Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita, rasa gembira kita, rasa nikmat kita apabila kita bertemu lagi pada pertemuan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, anak-anak dan warga sekolah yang dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah dalam masa yang terbatas ini untuk kita merenung melihat setakat mana, sejauh mana, setakat mana dan sejauh mana hati kita, perasaan kita, keinginan kita dan emosi kita. Kadang-kadang anak-anak kan, kita rasa macam seperti malas-malas sahaja. Kadang-kadang kita rasa macam seolah-olah hati macam tak senang. Rasa macam nak membantah. Bila ibu suruh, ayah suruh, rasa nak membantah. Rasa perasaan marah, rasa dengki, rasa iri hati. Nak buka buku pun rasa macam berat sahaja. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Rupa-rupanya kan? Rupa-rupanya bila kita tengok-tengok, apabila kita dekati anak-anak seperti ini, kenapa seolah-olah macam malas-malas sahaja, merasa macam tak mahu sahaja, macam tak berapa nak dengar nasihat sahaja. Rupa-rupanya anak-anak, rupa-rupanya bila kita dekati anak-anak yang seperti ini, perasaan-perasaan yang seperti ini, rupa-rupanya bila kita tanya, solat cukup tak? Solat cukup tak? Rupa-rupanya tak cukup. Bila ditanya, ada yang tertinggal subuh, tinggal zuhur, asar, maghrib, isyak, tertinggal satu katanya. Ada juga yang tertinggal dua waktu, tertinggal 3 waktu. Dan benda itu adalah perkara yang macam biasa pada dia. Itu sebabnya apabila kita meninggalkan solat, apabila kita, wa na'udzubillah, seseorang itu meninggalkan solat kurang daripada 5 waktu sehari semalam, akan memberi kesan pada perasaan dan sikap kita. Bangun-bangun pagi seperti nak malas-malas sahaja ke sekolah, bangun-bangun pagi seperti rasa lesu sahaja, rasa tak berapa nak segar, rasa macam tak ada keseronokan. Itulah rupanya bila kita dekati, bila kita tanya, rupanya solat ini tidak cukup. Maka dengan itu anak-anak dan warga sekolah yang mendengar bicara ini, solat itu adalah perkara yang utama. Dalam solat kita membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah jalan yang benar. Tunjukilah kami jalan yang benar. Kalau orang itu melaksanakan solat 5 kali sehari semalam, sekurang-kurangnya sudah memohon pada Allah Subhanahu wa taala 17 kali. 17 kali. Maka tentulah berbeza. Maka tentulah ada yang tidak sama orang yang tak memohon dengan orang yang memohon. Anak-anak, bila kita dengar anak-anak ini, bila kita dekati mereka, kenapa tak solat? Dia kata macam ni. Dia kata macam ni. Tak sempat. Dia kata tak sempat. Kenapa tak sempat? Adalah beberapa perkara. Baiklah, kita ambillah satu perkataan tidak sempat. Tidak sempat, mari kita cuba tengok satu analogi ini. Seorang itu menaiki kereta. Kita contoh, menaiki kereta. Ayah ibu kamu menaiki kereta. Tengok dalam tank minyak dah perlu isi minyak. Maknanya dah merah dah tu. Dah merah. Agak-agaknya kamu yang sebagai salah seorang dalam kenderaan itu,
Nak menasihati ayah supaya berhenti isi minyak atau terus? Atau kita sendiri yang memandu kereta itu, kita nak terus ataupun kita perlu isi minyak? Maka tentulah jawapannya perlu isi minyak. Perlu isi minyak untuk meneruskan lagi. Walaupun pada masa itu tak sempat, walaupun pada masa itu dah agak lambat, tetapi oleh kerana kalau kita tak isi minyak, kita tak isi minyak kereta itu akan lebih lambat nanti, akan lebih bermasalah nanti. Maka perkataan perlu itu menjadi keperluan. Perlu isi minyak. Maka macam mana pun dia berhenti dekat petrol pump, lalu isi minyak. Dia pernah isi minyak dalam keadaan yang tak sempat dia kata, tetapi dia perlu isi minyak. Dan selepas dia isi minyak, dia meneruskan perjalanan. Anak-anak, apa analogi cerita ini? Apa dia punya kiasan, tamsilan ataupun yang kita boleh ambil intipati pengajar daripada cerita itu tadi? Seorang pemandu, minyaknya nak habis, ada dua pilihan, nak terus atau nak berhenti. Tapi pada masa yang sama, masa dah suntuk, dia terpaksa isi minyak. Cuba lihat, pagi tadi bangun subuh, bangun awal pagi, katanya tak sempat. Contohlah, dia terlambat bangun pukul 7. Wa na'udzubillah. Dia bangun 6.45, ada sempat lagi. 6.30, dia kelang kabut, dia kata tak sempat. Dia kata bila tak sempat, dia uruskan diri nak cepat-cepat pergi ke sekolah. Kata tak sempat nak subuh. Tetapi lihat yang tadi, kenderaan yang tadi, dia perlu isi minyak walaupun tak sempat, walaupun dia lambat. Jadi lihat keperluan itu, kita perlu solat. Perlu solat. Solat dahulu walaupun dalam keadaan yang begitu. Maknanya walaupun dalam keadaan yang suntuk masanya, perlu solat dahulu. Cuba bayangkan wa na'udzubillah, ya. Dia tak solat, lalu pergi juga ke sekolah, lalu pergi juga tempat kerja, dalam keadaan yang belum solat. Tiba-tiba Allah SWT ambil nyawanya dalam perjalanan. Macam mana? Allah ambil nyawanya di perjalanan. Kita tak tahu apa yang berlaku nanti. Jadi perkara yang dikatakan nanti, perkara yang dikatakan istilahnya tadi itu, keperluan itu ialah memang perlu. Jadi maknanya apa yang kita nak maksudkan dekat sini ialah, apabila seseorang itu banyak meninggalkan solat, dia akan memberi kesan kepada perasaan diri dia. Dia akan memberi kesan keseronokan di kehidupan dia. Dia akan rasa macam tidak indah, rasa macam malas-malas, rasa macam tak seronok, rasa macam tak mahu banyak meninggalkan solat. Apabila dia nak usaha untuk solat, dia kata dia tak sempat. Kenapa tak sempat? Mungkin dia kata sebab bangun lambat. Mungkin dia kata nak mengejar sesuatu. Tetapi kita kena ingat, ada satu perkara yang perlu. Kalaulah tadi isi minyak itu perlu, solat itu lebih daripada perlu. Kalaulah tadi kata isi minyak itu perlu untuk meneruskan perjalanan, maka solat itu lebih daripada perlu. Sebab solat itu akan lebih diperlukan, dan solat itu adalah menjadi satu tuntutan, menjadi satu kewajipan untuk kita laksanakan. Jadi apa ringkasnya pada pagi ini, anak-anak, kita perlu solat dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan apa sekalipun. Tadi suntuk waktu, cuba bayangkan nanti kalau dia kata dia terlantar atas katil. Adakah dia memberi alasan, ataupun dia boleh mencari jalan, kata memberi alasan pada diri, dah tak sihat, tak payah sembahyang. Adakah begitu? Tidak. Hatta orang itu sakit pun dia kena sembahyang, perlu sembahyang dalam keadaan macam mana pun sekali. Jadi anak-anak, dekati, fahami dan ambil ilmu yang telah kita pelajari dalam kemdas dari solat, kan? Kita dah belajar macam mana nak solat. Amalkan solat itu berterusan. Daripada usia yang sekarang, teruskan dan teruskan lagi sehinggalah kita sudah membiasakan amalan solat kita. Jadi anak-anak, ingat, ringkas pada pagi ini itu tadi, solat itu sangat perlu dilaksanakan cukup 5 waktu sehari semalam. Dalam keadaan bagaimanapun perlu dilaksanakan solat itu. Jadi anak-anak, ya, mudah-mudahan dengan nasihat ini dapat kita ikut, dapat kita patuhi, sebab ini akan memberi kepada
kita ini jaminan untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi pastikan anak-anak kita tak lama lagi akan cuti. Jadi dalam cuti itu perlu kita kendiri bagaimana untuk kita menyusun masa. Buat satu catatan setiap hari. Berapa hari yang kita berapa waktu yang kita solat, dan adakah tengok catatan itu lengkap ataupun tidak setiap hari. Jadi anak-anak, ringkas pada pagi ini begitu. Teruskan laksanakan amalan solat supaya kita diterima segala amal ibadat kita tu nanti. Sekian untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.